Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada Dr. Sharifah dan rakan-rakan sekalian. Jadi kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan satu tajuk buku iaitu Feminism Matter, Debates, Theories and Activism yang akan dibentangkan oleh saya sendiri iaitu Ali Fahmi, Muhammad Izzat Nashrin, Durrah, Hafizuddin, Muhammad Akil dan Muhammad Sufian. Baik, bagi pengenalan secara ringkas, tajuk buku kami adalah Feminism Matter, Debates, Theories and Activism yang dikarang oleh Victoria Bromley dan diterbitkan oleh University of Toronto. Untuk pengetahuan semua, genre buku ini adalah non-fiction, filosofi atau falsafah serta jumlah bab dalam buku ini adalah sebanyak 11 bab. Dalam bab 1 ini, penulis memberitahu bahawa perkataan feminis itu sering disalahgunakan. Stereotip orang ramai menyangka bahawa feminis selalu bersikap pemarah dan ada juga berpendapat bahawa golongan feminis ini membenci lelaki di luar sana. Tetapi makna feminis itu sendiri memerlukan perbincangan yang panjang untuk dibahaskan yang mana bukan hanya sekadar jantina atau gender. Secara umumnya, dalam bab ini, ia berkisarkan bagaimana perkataan feminis itu digunakan dalam dua maksud. Yang pertama, jantina yang merupakan sifat biologikal manusia seperti lelaki dan perempuan yang mempunyai alat kelamin masing-masing. Manakala yang kedua adalah gender yang lebih bersifat kepada naluri seseorang itu. Selain itu, bab ini turut membincangkan tentang pengagihan kuasa menurut sudut pandang feminis itu sendiri, yang mana golongan feminis melihat budaya masyarakat dahulu mengabaikan peranan wanita dalam pelbagai bentuk seperti budaya, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain lagi, seolah-olah melihat bahawa wanita tidak mampu melakukan hal yang sama seperti apa yang lelaki mampu untuk lakukan. Bab 2 ini menceritakan tentang perjuangan untuk kesaksamaan dan keadilan sosial dalam kalangan golongan feminis. Penulis merungkaikan bahawa beliau cuba untuk melawan imej negatif berkaitan wanita dalam konteks feminisme itu sendiri. Feminis dikatakan telah lama bersuara memperjuangkan hak mereka di khalayak ramai sejak bertahun-tahun dahulu, tetapi perubahan dalam masyarakat itu tidak berlaku dalam sekelip mata. Dalam subtajuk bab kedua ini turut membincangkan perubahan sosial wanita sepanjang perjuangan gerakan feminisme gelombang yang kedua lagi. Sekiranya gerakan feminisme tidak berlaku, kemungkinan masih ada yang menganggap bahawa perkahwinan adalah satu bentuk achievement dan mungkin akan ada yang masih menganggap rogol dalam rumah tangga adalah bukan jenayah. Mungkin masih ramai wanita di luar sana dilayan tidak sama rata dari segi kadar upah bekerja secara harian berbanding lelaki. Jadi ketiga-tiga persepsi ini telah dijawab oleh Victoria Bromley dengan hujah-hujah yang kritikal dan tanpa berat sebelah. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada bab 3 yang bertajuk How Do I Know What I Know? Epistemology and Theory. Bab ini telah dimulakan dengan menyatakan bahawa feminisme bukan sahaja sebuah gerakan yang biasa, namun ianya juga merupakan sebuah teori. Teori yang tercipta daripada feminisme ini adalah berkisarkan tentang kewujudan lelaki dan wanita serta perbezaan di antara kedua-dua ciptaan ini yang secara tidak langsungnya telah menimbulkan ketidakadilan di dalam pelbagai aspek. Sememangnya semua orang di dunia ini sedar bahawa ketidakadilan yang disebabkan oleh perbezaan jantina di antara lelaki dan wanita ini adalah sebuah lumrah alam. Namun, jika dibiarkan, adakah lumrah ini akan mendatangkan masalah kepada wanita? Jadi inilah persoalan yang dipersoalkan oleh penulis di dalam bab ini. Berdasarkan pendapat pengulas, bab ini merupakan sebuah bab yang menceritakan secara bersahaja tentang apa itu teori dan juga epistemologi. Bukan itu sahaja, contoh-contoh yang diberikan pula amat senang untuk difahami seperti menggunakan filem bersiri popular CSI sebagai alat untuk menghasilkan teori. Oleh itu, perkara ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap pembaca kerana topik tentang teori dan epistemologi ini seringkali diabaikan kerana perspektif orang ramai yang menganggap ianya merupakan sebuah topik yang susah untuk difahami.
Di dalam bab 4 pula yang bertajuk Making My Head Spin, Critical Intersectionality, penulis telah banyak menerangkan tentang intersectionality. Menurut pembacaan pengulas, intersectionality ini sebenarnya berasal daripada perkataan intersect yang bermaksud persimpangan atau pertembungan. Intersectionality pula adalah sebuah persimpangan atau pertembungan di antara pelbagai identiti manusia yang ada di dunia ini. Apa yang mempengaruhi kewujudan identiti manusia pula adalah seperti warna kulit, kaum, agama dan sebagainya. Dan apabila seseorang itu mempunyai lebih daripada satu identiti, maka ianya akan dipanggil sebagai intersectionality. Realitinya, ramai orang di dunia ini mempunyai intersectionality ataupun lebih difahami sebagai orang yang mempunyai lebih daripada satu identiti. Contohnya Rita yang berkulit gelap, beragama Islam dan merupakan seorang lesbian. Kesemua identiti ini bertembung dan bercantum sebagai identiti Rita. Intersectionality juga akan membantu kita untuk mengenal pasti identiti diri kita berada di dalam status penindasan ataupun oppression ataupun keistimewaan ataupun privilege. Contohnya, golongan penindasan ataupun golongan yang tertindas ialah wanita lesbian dan golongan keistimewaan ialah golongan yang bukan lesbian. Secara tidak langsung, intersectionality ini juga membantu kita untuk mengetahui masalah yang akan menimpa seseorang yang mempunyai pertembungan identiti ataupun mempunyai identiti yang berbeza. Berdasarkan pendapat pengulas, penulis telah menerangkan tentang intersectionality dengan sangat mendalam di dalam bab ini. Oleh itu, pembaca akan mendapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isi-isi penting yang berada di dalam intersectionality, seperti apakah yang mempengaruhi pembentukan identiti diri seseorang dan dapat mengetahui golongan manakah yang berkuasa di antara golongan penindasan ataupun oppression ataupun golongan keistimewaan ataupun privilege. Bab ini juga telah mengajar kita bahawa kadang-kadang kita berada di dalam kedua-dua golongan sekaligus di dalam satu masa yang sama, iaitu golongan penindasan dan juga golongan keistimewaan. Oleh itu, kita juga mungkin bukan sahaja ditindas, tetapi secara kita tidak sedar, kita juga sedang menindas. Seterusnya, kita akan melihat kepada bab 5. Bab 5 di dalam buku ini bertajuk So Many Details and So Much Reading Feminist Theories. Bab ini membincangkan aliran teori-teori utama feminisme iaitu teori liberalisme, teori marxisme, teori sosialis, teori radikal dan teori anti-rasis. Jadi menurut saya, perbincangan di dalam bab ini adalah sangat menarik kerana ia menurut saya covers the basic grounds ataupun mencakupi semua asas-asas dalam teori feminisme bermula daripada teori liberal daripada era Mary Wollstonecraft, kemudian kepada penulisan Engels dalam Marxism mengenai kedudukan wanita dan juga kelas dan harta. Jadi menurut saya apa yang bagus tentang bab ini adalah penerangannya mudah. Penerangan yang diberikan untuk setiap satu teori itu mudah difahami oleh pembaca layman atau orang biasa dan tidak terlalu akademik. Dan ini adalah sangat penting jika tujuan buku tersebut adalah untuk memberi pendedahan dan memberi bahan ilmiah dengan cara yang aksesibel ataupun mudah difahami oleh golongan massa. Oleh itu, di situ adalah satu kelebihan lah bagi bab ini. Namun, memang walaupun ia berbentuk crash course dan saya juga sangat memahami bahawa yang penting adalah the breadth and not the depth. Maksudnya lebih penting adalah banyak yang dicakupi daripada orang kata isi-isi yang mendalam tentang apa yang dicakupi tersebut. Namun itu juga mempunyai kekurangannya dan kelemahannya sendiri, iaitu saya merasakan kritikan yang diberikan adalah kurang mendalam kerana penulis memberikan kritikan untuk setiap teori sedikit sebanyak. Namun ada yang bersifat one-liners ataupun tidak mendalam, seakan-akan itu menunjukkan kecenderungan penulis buku ini sendiri. Sebagai contoh, bagi bahagian teori liberalisme, kita boleh lihat bahawa kritikan yang diberikan adalah, menurut saya, adalah kritikan yang berasas dan juga kritikan yang sering diberikan terhadap liberalisme dalam feminisme, iaitu ia sangat mewakili orang kata the experience of middle class white women atau pengalaman hidup wanita kelas pertengahan dari golongan kulit putih. Namun ia tidak membayangkan pula pengalaman wanita yang tidak berasal dari kelas tersebut atau dari kaum tersebut. Namun walaupun bahagian teori liberalisme tersebut kritikannya adalah agak mendalam, kupasannya agak bagus,
Namun bagi teori Marxisme, sosialis, saya ada rasakan sedikit kekurangan dari segi tidak begitu diketengahkan apakah kepincangan kedua-dua teori ini, dan itu membuatkan saya rasa mungkin penulis ini cenderung ke arah teori tersebut. Oleh itu cara ia membincangkan tu pun agak on the surface, agak sedikit, dan ia apabila dia kurang kat situ, kemudian dia seterusnya terus masuk ke teori anti-rasis, iaitu satu teori yang menarik juga menurut saya, walaupun ia masih didominasi oleh hegemoni barat. Dan ia membincangkan dengan lebih mendalam lah, dan bagi teori ini juga tidak banyak yang dibincangkan dari segi mungkin kekurangannya dan sebagainya. Dan itu adalah untuk bab ini. Seterusnya, kita melihat pula kepada bab 6 yang bertajuk From Universalizing to Curing and Globalizing Theories. Bab ini membincangkan aliran teori feminisme pasca gelombang kedua feminisme. Menurut saya, kerana ia mencabar hegemoni barat dalam feminisme, termasuklah teori-teori yang dibincangkan ini adalah teori-teori yang mula wujud pasca gelombang kedua, seperti teori pasca kolonial, teori dunia ketiga, teori transnasional dan teori pasca modernisme. Menurut saya ini adalah bab yang sangat bagus, kerana sepanjang saya membaca bab ini, saya begitu berminat dengan kupasan-kupasan yang diberikan. Mungkin ini juga adalah pendapat peribadi, kerana sebagai seorang wanita di negara yang pernah dijajah, dan juga menurut saya banyak konstruksi atau institusi sosial di negara ini juga dibentuk oleh penjajah. Begitu juga dengan idea-idea kita tentang setengah hal juga dibentuk oleh penjajah. Jadi bab ini sangat menarik pada saya. Kupasan yang diberikan dalam bab ini pada saya adalah lebih bagus daripada bab 5, lebih kritikal, kerana ia membawa pembaca untuk menilai semula idea-idea hegemoni barat yang telah mempengaruhi pemikiran kita dalam pelbagai aspek, termasuk juga isu feminisme. Kita tak boleh menolaklah perkara tersebut berlaku juga di dalam masyarakat kita, di mana banyak orang melihat feminisme barat sebagai the best kind of feminism, tapi melupakan tentang pengalaman unik Malaysia dalam menghadapi isu wanita. Jadi orang kata bab ini banyak mengajak pembaca untuk melihat isu gender melalui lensa yang berbeza. Saya sangat meminati cara Bromley mengulas mengenai teori pasca modernisme yang kemudiannya membawa kepada adanya teori pasca kolonial, kerana pada saya ini adalah satu perbincangan yang sangat menarik, kerana dia telah membawa kita melalui asas-asas apa itu modernisme dan kenapa kita ada pasca modernisme dan kenapa kita ada pasca kolonial. Jadi walaupun beliau menceritakan juga kepincangan teori-teori ini, tetapi beliau juga berjaya menunjukkan kepada para pembaca, walaupun ia mempunyai kekurangan, kenapa kita perlu ada teori ini, kenapa teori ini sangat penting bagi wanita-wanita yang tidak berasal dari negara-negara barat, yang tidak berasal dari negara-negara orang kata utara, negara kaya, dan mempunyai pengalaman hidup yang sangat berbeza, yang dibentuk sama ada mereka sedar atau tidak oleh institusi sosial, budaya, agama, dan juga dibentuk oleh pengalaman penjajahan di negara tersebut sendiri. Dan juga mengenai bab ini juga saya suka kepelbagaian rujukannya. Menurut saya sebagai penulis ni banyak merujuk kepada sarjana-sarjana penting bagi setiap teori. Dan bagi saya ini sekaligus meraihkan kepelbagaian perspektif dalam feminisme. Bab ini meletakkan batu asas tentang feminisme pasca moden yang meraihkan kepelbagaian identiti wanita, dan itu sangat dicerminkan dalam penulisan bab ini, di mana banyak rujukan diambil daripada penulis-penulis wanita yang bukan semestinya berkulit putih, dan pada saya itu adalah satu cara yang bagus untuk menunjukkan kepada para pembaca sekiranya mereka ingin melakukan bacaan lanjutan, bahawa bagi pengalaman-pengalaman ini ada wanita-wanita yang mungkin bagi mereka familiar kerana mempunyai pengalaman hidup yang sama yang telah membahaskan isu-isu ini. Jadi itu adalah sangat menarik mengenai bab ini. Bab 7. Dalam bab 7 ini yang bertajuk Taking Feminists on the Road Feminist Method, penulis ingin menyatakan cara mengkaji berkaitan data-data dan juga maklumat yang dikumpulkan oleh penyelidik feminis ini untuk formulasi pendapat serta teori dan juga bukti dalam menjawab persoalan perjuangan mereka dalam menuntut hak kesamaan gender dan kehidupan masyarakat yang terpinggir. Dalam bab ini juga ada menekankan berkaitan androcentrism, iaitu merupakan kekerapan dalam penerimaan pandangan perspektif lelaki sebagai pandangan umum dan sejagat.
Menurut pandangan penulis tidak setuju dengan hasil data yang telah dikumpulkan menggunakan kaedah kuantitatif kerana soalan yang ditanyakan seolah menggesa orang yang ditinjau untuk menjawab jenis jawapan yang tertentu berdasarkan soalan yang diberikan. Sebagai contoh, sekiranya soalan yang dikemukakan oleh pro-choice ini lebih kepada terbuka dan manakala soalan yang dikemukakan oleh anti-choice lebih kepada soalan yang menjurus agar menyokong soalan tersebut. Kaedah metodologi menggunakan kuantitatif bahawa kaedah yang saintifik yang perlu diasah untuk dijadikan satu objektif dengan menjadikan wanita sebagai subjek utama dalam usaha mendapatkan informasi yang tepat dan untuk tujuan penyelidikan. Bab 8. Dalam bab 8 ini bertajuk It's Not Dead, Connection the Dots Across the Wave of Feminists. Bromley menjelaskan berkaitan metafora gelombang pergerakan feminis dan menjelaskan berdasarkan prinsip-prinsip mereka dan juga pandangan mereka ke atas isu-isu tertentu. Menurut penulis, gelombang gerakan pertama feminis ini adalah perjuangan untuk mendapatkan hak memiliki harta, mendapat warisan, mendapat pendidikan tinggi dan juga mendapat pekerjaan. Mereka ini juga ingin mendapat hak-hak berpolitik yang mana yang telah dipegang oleh golongan lelaki selama ini. Kesemua hak-hak yang mereka ingin adalah bertujuan untuk mendapatkan kebebasan atau autonomi dan juga mendapat kejayaan mereka tanpa adanya bantuan golongan lelaki. Gelombang gerakan pertama ini seperti dinyatakan dalam bahagian teori, kebanyakannya dipengaruhi oleh golongan kelas pertengahan dan golongan elit yang ingin mendapatkan bahagian dalam politik, harta, pendidikan seperti golongan lelaki. Dalam gelombang kedua gerakan feminis adalah mereka memperjuangkan kesamaan hak yang sama rata dalam institusi sosial. Mereka ini bukan untuk menyokong atau menambah mana institusi kerajaan, sebaliknya memperjuangkan reformasi institusi sosial dan politik dalam kesamaan golongan wanita. Gelombang kedua ini memberi fokus dalam menghadapi hak wanita dalam institusi perkahwinan, seperti keganasan rumah tangga dan juga dalam gerakan gelombang kedua ini juga menekankan hak wanita dalam mempunyai pekerjaan dan juga kerjaya. Feminis gelombang ketiga pula muncul dalam era pasca feminis dan berfokus kepada norma sosial atau reformasi norma-norma yang mengancam wanita dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, gerakan gelombang ketiga feminis ini penuh dengan kontroversi kerana ada golongan mempersetujui tindakan serta idea mereka dan juga ada juga tidak menerima gerakan mereka. Gerakan gelombang ketiga ini tidak mempunyai definisi, teori dan juga kaedah yang tetap dalam menjelaskan kerana dipengaruhi oleh teori-teori pasca modernisme seperti yang dikatakan dalam bab 6. Baiklah, seterusnya iaitu bab 9. Dalam bab 9, penulis menghujahkan berkenaan dengan maskulinitis, memberi gambaran kelakian digambarkan sebagai seorang atlet, usahawan, artis, ahli politik, askar, polis dan penjenayah yang dibudidayakan pelbagai medium. Yang ni kita tahu pelbagai medium seperti dalam movie, dalam game serta program televisyen dan sebagainya, berbanding dengan kedudukan wanita yang hanya dilihat menjadi watak sampingan kepada lelaki. Macam di sini nak bagi tahu bahawa perbezaan yang berlaku di antara wanita dan lelaki. Wanita itu diletakkan sebagai watak sampingan, macam dia sebagai teman wanita, kemudian sebagai rakan kolej dan sebagainya. Hujahan seterusnya adalah kelakian adalah melihat kepada 4 image yang digambarkan oleh barat, iaitu the hero, the warrior and the sport star serta the entrepreneur yang memberi gambaran kepada lelaki. Ciri-ciri ini telah dimula diserapkan dalam penceritaan dan hiburan di barat.
macam yang kita tahu, lelaki lebih menonjol dalam cerita-cerita seperti Robin Hood dan Jack Sparrow, dan kritikan diberikan terhadap penceritaan seperti Cinderella yang dia hidup, dia memang watak utama tapi dia hidup ditindas oleh keluarga tirinya, kemudian ianya diselamatkan oleh lelaki juga akhirnya. Alright. Perbincangan seterusnya adalah mengenai kritikan penggunaan bahasa yang digunakan oleh golongan lelaki yang menggambarkan perempuan adalah golongan yang lemah. Alright, ini adalah hujahan yang saya fikir berlaku dalam masyarakat kita. Macam contohnya cakap, apa ni tak larat, angkat macam perempuan, macam itulah seumpama dengannya. Contoh yang diberikan oleh penulis, main baseball, pukul macam perempuan dan sebagainya. Dalam perbincangan lain pula, non-hegemony masculinity according to race, class, sexuality and or ability. Penting di sini adalah mengetahui apa yang dimaksudkan black man, Latino man, an Asian man, a working class man, a gay man, a man with disability, and indeed any man. Baiklah, di sini perbincangan dalam bab ini berkenaan dengan hegemoni masculinity. Dia bersifat umum yang memberi fokus kepada Amerika Utara. Antaranya ciri-ciri yang digariskan adalah seorang yang berkulit putih, kemudian ciri kelas ekonomi, berada dalam ciri pertengahan kelas ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk tahu lebih lanjut adalah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan black man, Latino man dan sebagainya. Alright, itu saja. Pendapat peribadi dalam bab 9 iaitu mengenai masculinity juga boleh dicapai terhadap sumber authority. Alright, di sini kita dapat lihat bahawa sumber authority yang meletakkan lelaki lebih ke hadapan berbanding wanita iaitu sumber-sumber seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta termasuklah dalam tradisi masyarakat. Alright, seterusnya adalah penulisan yang seolah-olah mengenepikan golongan wanita dalam bau hujah berkaitan dengan masculinity kerana tidak melihat dari satu sudut yang lain bahawa wanita juga mempunyai peranan yang penting. Seterusnya, hujaan berkenaan dengan an Asian man, iaitu kelebihan yang dimiliki oleh Korea Selatan yang dikenali sebagai soft power melalui hiburan dunia. Mereka yang meletakkan idol-idol ataupun pelakon Korea itu boleh menjadi contoh dalam menjawab persoalan mengenai apa itu kelakian bagi lelaki Asia. Seterusnya adalah berkaitan dengan bab 10. Perbincangan di bahagian ini adalah mengenai gerakan feminis dalam gelombang ketiga di Amerika Syarikat. Apa yang berlaku ketika kelemahan dalam gerakan-gerakan sebelum ini telah mula diubah dan diadaptasi dalam gelombang ketiga. Apa yang diperjuangkan oleh mereka adalah masih untuk mendapatkan keadilan dengan melibatkan peranan yang dimainkan oleh ekonomi, politik dan sosial itu sendiri. Perubahan yang telah dilakukan terhadap Federal Defense of Marriage Act 1996 dalam pemerintahan Obama pada tahun 2021. Ini menggalakkan amalan perkahwinan campur. Kemudian antara aktivis yang memberi kesan terhadap politik dalam memperjuangkan feminis iaitu The Radical Cheerleader dalam gelombang ketiga adalah political protest strategy use cheering and dance to convey their message. Selain itu, mereka juga menggunakan media sebagai alat untuk mengembangkan ideologi ini melalui rancangan TV dan sebagainya. Jadi pendapat peribadi mengenai bab 10 ialah apakah respon dari kumpulan neo-konservatif
yang juga memberikan peranan penting dalam kerajaan Amerika. Mereka ini terdiri daripada golongan-golongan intelektual termasuklah golongan agamawan. Selain itu mengenai dasar luar Amerika Syarikat terhadap penyebaran demokrasi di Afghanistan dan juga Iraq, kerana dalam penulisan bab 10 ini ada juga memberi respon ataupun mengaitkan isu-isu sedikit sebanyak mengenai apa yang berlaku pada tahun 2001. Kerana ia menjadi persoalan penting, apakah peranan yang dimainkan oleh kumpulan feminis terhadap dasar luar Amerika Syarikat dalam memberi respon terhadap kepentingan wanita di kedua-dua negara berkenaan. Seperti yang kita tahu, terutamanya di Afghanistan lah, golongan wanita dilihat lebih tertindas, yang mana mereka akan ketinggalan daripada pendidikan dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah apakah peranan kumpulan, iaitu mereka yang duduk dalam golongan ketiga ini dalam usaha menyedarkan masyarakat melalui penggunaan internet di Amerika dan juga dunia. Ini tidak dinyatakan ataupun tidak dihujah dalam bab ini. Seterusnya, apabila meneliti dengan mendalam mengenai perkara yang dibangkitkan di dalam bab 11 yang bertajuk Still Struggling Making Change, terdapat beberapa perkara yang telah digariskan oleh penulis dalam memperlihatkan bagaimana perjuangan menuntut kesaksamaan terus berlaku dalam tempoh masa yang panjang. Namun, penulis memberikan bayangan bahawa segalanya tampak mempunyai pelbagai kekangan sehingga membuatkan perjuangan tersebut tidak berhasil. Oleh itu, Bromley telah menonjolkan beberapa bentuk perjuangan yang memperlihatkan keterlibatan feminis. Antara bentuk perjuangan dalam menuntut kesaksamaan dan keadilan sosial tersebut termasuklah mengenai yang pertama pekerjaan tanpa gaji, yang kedua keganasan jantina dan yang ketiga hak seksual dan reproduktif. Pelbagai bentuk teori berkaitan feminisme yang telah diketengahkan penulis di dalam bab ini membawa kepada sebuah pemahaman yang memperlihatkan kesaksamaan di dalam kalangan lelaki dan wanita adalah terletak pada cara menghargai manusia serta menghargai perbezaan yang terdapat bersamanya. Apabila mendalami dengan teliti penerangan teori yang diketengahkan penulis di dalam bab ini, pembaca boleh bersetuju dengan idea penulis di mana perbezaan yang wujud tidak boleh terhalang hanya berpandukan kepada jantina, bangsa, umur, seksualiti, status ekonomi, budaya serta ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan wanita terutamanya tidak semestinya lebih lemah daripada kaum lelaki. Selain itu, penulis juga banyak memperlihatkan bagaimana penerimaan terhadap golongan lelaki terutamanya dalam sektor pekerjaan dan bayaran gaji yang lebih tinggi telah mengakibatkan peluang golongan wanita terbatas atas pelbagai faktor, antaranya jantina dan kaum. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa peranan jantina lelaki lebih dihargai manakala wanita pula direndah-rendahkan. Seterusnya, dalam memberikan penjelasan mengenai keganasan jantina, penulis memberikan beberapa situasi yang menunjukkan golongan wanita dan kanak-kanak perempuan sering menerima layanan yang tidak sepatutnya seperti dibiarkan bekerja di tempat yang sesak, panas serta pencahayaan yang tidak mencukupi sehingga mengganggu kesihatan mereka. Bukan itu sahaja, penulis juga telah memasukkan beberapa penerangan mengenai keganasan yang berlaku dalam pelbagai bentuk, antaranya keganasan fizikal seperti memukul, menolak, serangan seksual dan rogol. Dari sudut psikologi pula, golongan wanita sering menerima penderaan emosi, seksisme, ugutan dan disalahkan tanpa sebab dan dipaksa hamil. Keganasan dalam bentuk struktural pula termasuk patriarki, perkauman, kapitalisme, eurosentrisme, perpecahan di antara awam dan swasta, pengecualian politik serta perkara-perkara lain yang seumpama dengannya. Keganasan-keganasan seperti inilah seringkali dapat dilihat menerusi kaca-kaca televisyen dan di dadah-dadah akhbar yang telah menjadi penghalang kepada produktiviti seseorang, modal insan serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Namun, penulis memberikan gambaran bahawa perkara tersebut tidak pun menjadi kayu ukur buat beberapa negara yang ingin terus melaksanakan dasar diskriminasi yang menindas wanita dan kanak-kanak dan anak-anak perempuan mereka. Walaupun langkah antarabangsa untuk kesaksamaan wanita dari sudut hak seksual dan reproduktif pernah dibangkitkan di dalam Persidangan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, namun saya melihat
dasar tersebut sebenarnya terperangkap menerusi dilema ideologi yang menyekat pembangunan, perdagangan antarabangsa serta pertumbuhan penduduk. Hal ini kerana lebihan penduduk menjadi suatu yang membimbangkan bagi sesetengah negara. Sebagai contoh, kawalan penduduk yang paling ekstrim dapat dilihat di China menerusi dasar satu anak 1979. Perkara ini menyebabkan waris lelaki akan lebih dihargai dan bayi perempuan akan dibunuh atau digugurkan. Perkara inilah yang menjadikan China kini dikatakan majoritinya kaum lelaki. Walaupun begitu, perkara ini tidak hanya berlaku di China, malah India juga pernah mengetengahkan perkara yang sama di mana kanak-kanak perempuan direndahkan disebabkan mereka dianggap menjadi beban kepada keluarga. Oleh itu, saya berpendapat bahawa penulis berjaya memberikan penerangan yang amat baik di dalam bab 11 iaitu Still Struggling Making Change, di mana beberapa penemuan fakta diselangi dengan gambaran situasi yang berlaku berjaya membentuk pemahaman yang jelas. Penulis berjaya menunjukkan kepada pembaca bagaimana peranan badan berwajib seperti PBB tidak begitu efisien dalam menangani masalah diskriminasi yang berlaku di kebanyakan negara disebabkan takbir urus serta gerak kerja yang lemah. Perkara ini dapat dilihat dalam usaha meratifikasi Convention of Elimination of All Form of Discrimination Against Women. Juga dilihat mengambil masa yang begitu lama dalam mendapatkan persetujuan sehingga mengakibatkan golongan wanita terus menjadi mangsa diskriminasi. Perkara inilah yang memberikan banyak kesan kepada golongan wanita di mana fizikal, mental, nyawa dan kesihatan golongan wanita menjadi tiada harga disebabkan banyak negara yang mengawal hak golongan wanita kerana menganggap golongan lelaki perlu lebih diutamakan berbanding wanita. Kesimpulannya, pembaca melihat buku yang ditulis Bromley ini berjaya mengubah tanggapan dan prasangka buruk masyarakat berkaitan feminisme. Pada masa yang sama, penulis juga mampu mengubah gambaran media tentang makna menjadi seorang feminis yang mungkin ramai masih tidak memahaminya dan masih ragu-ragu. Buku ini banyak mengemukakan perbincangan tentang konotasi yang mengelilingi perkataan feminisme, tindak balas yang menentangnya dan cara bagaimana maskuliniti dan kewanitaan dibina secara sosial. Selain itu, dalam mengukuhkan kefahaman dalam kalangan pembaca, penulis juga banyak mengetengahkan situasi-situasi yang menjadi penyebab wujudnya kesukaran buat golongan yang tertindas, peranan aktivisme dan teori feminis, cara berfikir melalui sesuatu penyelidikan dan teori, sejarah perjalanan dan pergerakan golongan wanita yang ditindas bukan sahaja di dalam sesebuah negara tetapi di kebanyakan negara, serta peranan golongan lelaki di dalam ruang lingkup sosial. Oleh itu, struktur penceritaan hasil garapan yang baik oleh Bromley di dalam buku Feminist Matter, Debates, Theories, Activism ini boleh mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pembaca sekaligus mampu membentuk masyarakat yang kritikal apabila membaca mengenai feminisme. Oleh hal yang demikian, tidak salah sekiranya saya menyatakan bahawa buku ini antara buku terbaik yang boleh dirujuk oleh sesiapa sahaja dalam memahami dan menjiwai makna feminisme.